TV KPM. Wow, banyaknya bongkar-bongkar dekat sini. 1, 2, 3, 4. Tapi untuk apa ya? Hai Ria, tengah buat apa tu? Hai cikgu. Ni cikgu, Ria tengah tengok bongkar-bongkar ni cikgu. Tapi kan Ria tak tahulah apa kegunaannya cikgu. Kalau nak tahu apa berkaitan bongkar-bongkar ni dengan pelajaran kita pada hari ini, jom masuk kelas. Jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Tengku Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid, kita nak teruskan dengan slot menengah atas bagi mata pelajaran Reka Cipta. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Rohaida Khalid. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Ria, apa khabar? Kau baik? Alhamdulillah. Dan juga kita ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini. Ada Cikgu Fatimatul Zahra Uthman dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 18-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah Cikgu Rohaida, kalau tengok tadi gimik di awal permulaan, apa perkaitannya dengan mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini Cikgu? Okey, pada hari ini sebenarnya kita akan belajar mengenai lukisan ortografik. Jadi bongkar-bongkar yang cikgu bawa pada hari ini adalah sebagai pemudah cara untuk cikgu menerangkan mengenai bab ini. Okey, jom cikgu kita mulakan. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak mengenalkan dulu peralatan-peralatan yang kita akan gunakan. Okey, yang pertama adalah papan lukis. Papan lukis. Tapi dia bukan papan lah yang ni plastik. Okey, dan sesiku set dia. Sesiku setnya yang ini. Okey. Okey, sesiku set, pembaris, pensel. Pensel tu pun ada beberapa jenis. Okey. Seperti itu pensel apa cikgu? Ada HB, 2B, H. Dia ada pelbagai grade pensel sebab mudah untuk kita buat garisan-garisan yang berlainan. Okey. Selepas itu kita ada jangka lukis, ada pemadam, ada jangka sudut dan kita ada lengkung Perancis kat sini kalau ada bentuk bulat lah, mudah untuk kita gunakan. Dan cikgu ada bawa juga pensel warna dan kat sini ada highlight untuk kita lorikkanlah ataupun jika perlulah kita lorikkan permukaan-permukaan yang kita nak buat nanti. Kiranya ni bahan-bahan yang kita bakal guna pada hari ini ya cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah rasanya murid-murid dah tak sabar nak mulakan ni cikgu. Silakan. Okey, cikgu berdiri di sini ya dia. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 8 lukisan kerja, topik lukisan ortografik. Okey, cikgu terangkan dahulu lukisan ortografik ini lukisan yang dilihat bersudut 90 darjah bagi satu objek. Ini objek dia, cikgu dah bawa untuk lebih jelas. Tapi dalam lukisan dimensi ini ada paksi X dan paksi Y. Dan kita kena lihat blok ini pada 3 pandangan, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan yang berwarna kuning dan pandangan sisi yang berwarna biru. Okey. Dan bongkar permukaan yang selari dengan sata, mata tidak akan dapat kelihatan. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Okey, seterusnya apa tujuan kita melukis lukisan ortografik ni? Tujuan dia sebenarnya untuk menerangkan lebih lanjut objek ni supaya kita dapat lihat pandangan hadapan dia bagaimana, pandangan atas dan pandangan sisi, serta memberi informasi berkenaan ukur lebar dan tinggi serta panjang objek tersebut. Okey. Okey, kita ada 4 sukuan kat sini. Sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat.
dalam reka cipta kita menggunakan unjuran sudut yang ketiga. Yang ini sudut ketiga. Kita ada dua unjuran. Unjuran sudut pertama berada di sukuan pertama. Unjuran sudut ketiga berada di sukuan ketiga. Apa yang berbezanya antara dua sukuan ni ialah kalau Ria dapat lihat kat sini, pandangan atas dia kalau untuk unjuran sudut pertama di bawah, betul tak? Betul. Kalau yang unjuran sudut ketiga berada di atas. Jadi dalam reka cipta kita menggunakan unjuran sudut ketiga, jadi tak pelik sangatlah. Maksudnya pandangan atas berada di atas, hadapan berada di bawah dia dan sisi berada di sebelah dia. Okey, jelas ya? Jelas, cikgu. Okey. Seterusnya ada beberapa jenis garisan dalam lukisan ortografik ni. Okey, ada garisan binaan, 2H. Maksudnya dia dari segi grade pensel ni sebenarnya daripada kehalusan dan kepekatan garisan tersebut. Maksudnya dia tebal ataupun halus. Garisan binaan, garisan objek dia lebih tebal dan hitam, HB. Garisan terselindung dia putus-putus, HB. Garisan tengah ada garisan panjang dan pendek, dia H juga. Garisan satah pemotongan HB, garisan dimensi hitam dan halus H, garisan tambahan dan unjuran adalah garisan H. Okey, cikgu dah boleh cikgu ke sana ya? Boleh. Okey. Cikgu nak menunjukkan contoh yang cikgu telah lukis. Ini adalah garis lukisan ortografik yang telah cikgu lukis kat sini. Untuk permulaan murid-murid kena buat lukisan dibahagikan kepada 4, kemudian kita buat sudut 45 darjah kat sini. Menggunakan sudut 45 darjah. Lepas tu kita ada pandangan atas, hadapan dan sisi. Jadi untuk lukisan bongkah yang cikgu telah bawa ni tadi, yang ini, so lukisan dia adalah seperti ini. Kita tengok tadi kan yang cikgu dah paparkan tadi, pandangan atas dia yang berwarna hijau, nampak? Okey, pandangan hadapannya berwarna kuning dan sisi dia warna hijau. Biru, sorry. Okey, seterusnya kat sini prinsip dia macam cikgu cakap tadilah, lukisan isometri, kita pergi ke pandangan hadapan mesti berada di sebelah hadapan, sebelah kiri dia. Dan pandangan sisi ataupun pandangan atas berada di atas, dan pandangan sebelah sisi adalah sebelah kanan dia. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, bila kita transform macam cikgu dah lukis tadi, ini adalah lukisan ortografik dia. Pertama kita kena buat apa dia? Garisan 45 darjah. Unjuran sudut ketiga iaitu 45 darjah. Kemudian kita tetapkan mana pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey. Kalau kita lihat tadi pandangan hadapan, cikgu suka bermula dengan pandangan hadapan. Okey, yang ini pandangan hadapan dia yang cikgu telah lorekkan ni. Okey, ini pandangan dia. Okey, jadi begitu pandangan dia. Kemudian ini kita namakan garisan binaan. Dia lebih kena pekat sedikitlah. Lepas tu kita kena apa? Unjurkan garisan dengan garisan halus saja. Di sini cikgu buat dia berwarna supaya lebih jelaslah. Okey, lepas tu kita buat pandangan atas. Pandangan sisi. Pandangan sisi berbentuk L. Okey, kemudian kita unjurkan naik ke atas dan ke kiri kita dapat pandangan atas dia yang berwarna hijau dan kita akan dapat sebegitu. Okey, untuk lengkapkan lukisan ini, kita kena buat dimensi, garisan dimensi untuk mendapat markah penuh lah. Okey. Itu sahaja. Okey, baik, itulah dia sedikit sebanyak perkongsian Cikgu Ruhaida mengenai lukisan ortografik. Kita nak berehat dahulu sebentar murid-murid. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM.
Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Reka Cipta untuk lukisan ortografik. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Rohaida. Baik Cikgu, kita nak teruskan pula dengan bongkah permukaan rata dan condong. Silakan Cikgu. Okey, sebelum Cikgu mulakan, Cikgu terangkan dahulu terdapat beberapa permukaan objek. Ada bongkah permukaan rata, bongkah permukaan condong, bongkah permukaan bulat, bongkah permukaan oblik dan bongkah permukaan lengkung. Okey, kita buat pertama bongkah permukaan rata lah yang cikgu nak uji Ria. Okey. Jadi bongkah permukaan rata ni seperti dalam gambar ni. Okey, yang ini sisi dan permukaan, bongkah permukaan mesti adalah serata dengan mestilah rata dan satah, daripada satah menegak dan mengufuk dia. Okey, jadi kita nampak kat sini dia rata lah. Dia rata, menegak dan mengufuk. Okey, jadi cikgu nak Ria cubalah. Okey. Apa kata boleh, Ria buat dulu lukisan untuk 45 darjah dulu. Garisan 45 darjah. Okey, kita menggunakan ini Cikgu. Ya, sisi kusat yang berukuran 45 darjah. Okey, yang ni pastikan 45 darjah ya murid-murid. Okey, lepas tu Ria akan letak di papan ni Cikgu. Betul. Okey. Okey. Okey, kita naikkan ke atas sikit untuk dapatkan. Betul. Okey. Sini Cikgu Ya. Kita menggunakan pensel HB. Okey. Okey. Seterusnya Ria boleh tulis pandangan mana? Sudah ada pandangan hadapan. Ya. Kita atas ni pandangan atas. Ya, betul. Okey, tulis saya Cikgu Awak boleh tulis guna pen yang pekat sikitlah. Okey. Contohnya yang mana ini? Yang ini. Okey. Okey, pandangan. Pandangan atas dan sebelah dia, bawah dia adalah pandangan sisi. Okey. Okey. Sini Cikgu Ya, betul. Sambil tu cikgu terangkan kat sini. Okey, pandangan hadapan ni cikgu dah beri pada Ria macam ni lah, warna kuning ni. Okey, kemudian kita unjurkan. Okey, kita akan unjurkan ke atas dan ke sisi. Okey, jadi betul Ria. Ni contohnya Cikgu Okey. Kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Okey, betul. 45 darjah, pandangan atas dan pandangan sisi. Okey, betul. Okey, jadi cikgu nak Ria teruskanlah dengan bagaimana nak buat pandangan atas ni. Okey, untuk pandangan atas pula Cikgu. Pandangan atas. Bagaimana nak buat pandangan atas? Okey. Okey, Ria boleh gunakan sesiku set yang ini. Okey, kita buat garisan menegak. Masih lagi gunakan sesiku set ya Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah. Okey. Dia boleh garis. Garis di sini. Macam. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, pandangan atas dia bagaimana Ria? Warna hijau betul-betul tak? Ni permukaan di sini dan permukaan di sini. Okey. Okey. Jadi Ria cuba lukiskan di kertas lukisan tu. Okey. Kita unjurkan ya Cikgu? Kita unjurkan dulu. Okey. Masa ni kita boleh lagi untuk gunakan pensel biasa Cikgu? Ya, pensel biasa yang tak pekat lah. Okey, kemudian kita unjurkan semua. Okey. Okey, unjurkan sampai bawah nanti ya. Oh, sini. Okey, sampai bawah. Yes, sampai semua sudut dia. Okey. Ya, betul. Okey, betul. Ya. Okey. Okey, lepas tu awak bolehlah lukis. Pembarislah, ambil pembaris. Ambil pembaris. Okey, dan boleh lukis dia punya bentuk dia. Bentuk dia macam cikgu tulis itulah. Nampak? Okey. Okey. Murid-murid kat rumah boleh cuba juga kan Cikgu kan? Ya. Cikgu okey, yang kat sini saja. Di sini saja. Di sini. Ya, betul. Okey. Sini. Sampai sini. Okey, betul sini. Sini. Okey, jangan sampai bawah. Okey, situ. Sini kan? Okey. Lepas tu sini. Atas ya. Okey, sini. Ya, betul. Wow. Dan satu lagi sini. Okey, satu lagi. Untuk bawah dia. Sini Cikgu. Ya, straight je. Straight je. Ya. Ataupun Ria boleh guna yang inilah. That's why kita menggunakan sesiku set ni. Okey. Abang lukis. Okey, straight. Alright. Okey. Yang ni nampak macam pekat sikitlah. Okey. Lepas tu kita unjurkan ke. Kita unjurkan sekali lagi guna pembaris ni. Okey, Ria unjurkan ke sini Cikgu. Okey, pakai pensel warna biru supaya dia garisan dia halus saja. Okey, kemudian yang sisi sini pula.
Unjurkan juga cikgu. Ya, unjur sampai sini. Nanti Sini? kita sampai sini. Sini saja. Okey, betul. Okey, sini. Okey. Lepas tu satu lagi garisan di bawah sekali. Okey, sini. Ini sampai habis sini. ke cikgu? Sampai sini. Okey. Sebab kita apa? Sebab kita nak pantulkan dia ke bawah. Okey. Jadi kita menggunakan sesiku set yang ni pula. Okey. Kita unjurkan ke bawah. Sini cikgu Sini. Sini. Ya. Oh, agak mencabar juga cikgu ya. Ya. Kalau tak biasa. Ni, Tapi Ria sini. first time ni kira okey Ni. lah ni. Okey. Okey. Seterusnya ke sini. Ke sini. Kita garis je tak apa. Itu namanya garisan unjuran. Oh, okey, nanti bila baiklah. kita dah confident bentuk kita baru kita pekatkan. Oh, Okey. ni kalau tak menjadi pun tak jadi masalah. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu cikgu terangkan kat sini sekali ya. Okey. Cikgu unjurkan macam yang unjurkan tadi. Okey, lepas tu kita akan pandangan sisi bagaimana? Pandangan Yang sisi. sebelah sana sini kan? Yang sini kan? A dan B. Betul? Betul. Sebab B ni macam dia apa? Terkebelakang, tak nampak. Jadi tu biru tu, empat segi. Kemudian kita kena buat yang tersembunyi, terselindung. Jadi Ria kena buat macam tu lah. Jadi kita nak mulakan cikgu. Okey. Jadi ini, tadi Ria dah unjurkan kan, nampak tak? Ni ada persilangan dia. Okey. Jadi kita hanya pekatkan sahaja. Okey, gunakan Ya, yang ni. okey. Pekatkan. Okey, Ni cikgu. yang ini. Pekat daripada Bongkah. sini, ya? Ya betul. So, okey, sini ya. Okey. Sampai situ. Okey. Okey. Lepas tu atas pula sini sampai sini. Persilangan tu. Ni. Okey, betul. Okey. Lepas tu kita menggunakan pembaris yang itu. Tegak. Okey, betul. Sebelah sana. Mesti dilakukan dengan teliti juga cikgu. Nampak kan? Bila guna peralatan ni lagi mudahlah sebenarnya. Kita tak perlu risau dia sengit ke apa ke. Betul. Okey, lepas tu yang ini adalah garisan apa? Terselindung. Ya, terselindung. Okey. Sini. Buat garisan putus-putus. Di sini. Ya betul. Okey. So, Sini. sini. Ya, pandai pun. Okey, dah cukup. Cukup. Sampai sini pula. Yang sini pula. Sini Putus-putus juga Ya, cikgu. betul. Nampak? Dah pandai dah. Okey, boleh kita tunjukkanlah. Okey. Okey. Hasil lukisan Ria tadi. Sama tak macam cikgu buat tu? Sama kan? Kita mulakan dengan pandangan atas dulu cikgu. Pandangan atas. Ini kita boleh bukakan. Okey. Pandangan atas. Okey, ini adalah pandangan atas Pandangan atas dan pandangan sisi dia. Sisi. Okey. Ini atas dan ini adalah pandangan sisi dan ini adalah pandangan hadapan. Untuk first time Ria ni cikgu memang boleh bagi markah penuh lah sebab first time guna alatan semua kan. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu boleh bagi 5 markah kat awak. Terima kasih. Okey. 5 Tapi bintang ada untuk lagi saya. permukaan yang perlu kita pelajari. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, bongkah permukaan condong. Sana? Yang itu. Saya ambilkan untuk cikgu. Okey, bongkah permukaan condong. Cikgu nak uji Ria untuk pandangan sisi pula. Okey. Okey. Bongkah permukaan condong ialah bongkah permukaan condong mempunyai sisi atau permukaan yang tidak selari dengan sata menegak dan mengufuk. Bermaksud ada bongkah permukaan yang condong kat sini Okey. Okey, jadi bagaimana untuk kita lukis? Okey, sekali lagi. Okey. Cikgu bagi bongkah tersebut, ini bongkah yang samalah. Pandangan hadapan dia ialah di sebelah kiri, betul? Sebelah kiri jadi warna kuning ni. Okey, kemudian kita lukis pandangan hadapan. Lepas tu kita unjurkan ke atas dan ke sisi. Okey. Okey, Ria boleh terus buatlah, kan? Lepas Boleh, cikgu, tu saya kita cuba. buat pandangan atas. Pandangan atas dia berwarna hijau. Okey. Okey, berwarna hijau. Okey, jadi pandangan atas dia bagaimana? Macam tu. Okey, selepas kita dapat pandangan atas, kita unjurkan garisan ke sudut 45 darjah dan kita pantulkan ke bawah.
Okey, jadi Ria, apakah pandangan sisi dia Ria rasa? Sisi. Ini hadapan. Hadapan. Ini atas. Sisi dia bagaimana Ria? Sisinya macam... Okey. Macam lebih kurang pandangan hadapan, betul cikgu? Ya, kan? Pandangan hadapan. Jadi ini adalah pandangan sisi dia. Okey, cuba Ria buat. Okey. Jom cikgu, kita... Okey. Boleh. Okey. Okey. Boleh kita gariskan macam ni? Boleh. Boleh teruskan. Awak dah unjurkan. Pandai. Okey. Jadi kita teruskan je. Ini adalah garisan persilangan, betul? Ni maksudnya sini dengan sini. Okey, jadi kita boleh gariskan bentuk dia lah. Kalau Ria tengok kita tengok sini dulu. Okey, itu adalah pandangan sisi dia, betul sisi. Tak? Ni pandangan sisi. Yang ni kita nampak. Ini adalah pandangan sisi. Dia bersilang dengan yang pandangan atas lah. Jadi sini warna biru, sini pun warna biru. Okey, jadi jawapan dia ialah ya, begitu. Okey. Okey, cuba Ria lukis. Okey. Jom kita gelapkan garisan unjuran yang Ria dah buat tadi. Ya, buat tadi. Okey. Lagi sini? Ya, sini. Start daripada sini? Kita pekatkan yang kotak saja, yes. Okey, situ. Betul. Okey. Itu sini. Naikkan. Betul. Ini bahagian sisi ya, cikgu? Ya, ini bahagian sisi dia. Okey, bagaimana nak buat tegak dia? Pembaris lagi satu. Okey. Okey, kita tegakkan sahaja. Macam ni? Ya, betul. Dari sampai ke atas ke, cikgu? Yang kotak sahaja kita kotak pekatkan. sahaja. Ni? Ya. Ni? Okey. Sini pula. Okey. Okey. Dah siap. Ya. Jom kita tunjuk kepada murid-murid di rumah, cikgu. Hasil Ria buat. Ini untuk bongkah permukaan condong. Kalau tengok, ini sisi atas dia, pandangan atas. Okey. Ini hadapan. Dan ini sisi dia. Okey, jadi nampak tak garisan unjuran tu tak nampak pun. Tapi cikgu kat TV ni, cikgu buatlah dia berwarna kan supaya untuk mudah untuk kita lihat. Tapi kalau kat lukisan tak perlu pekat-pekat. Cuma garisan objek binaan je kita buat pekat. Pekatkan. Okey, baik cikgu. Ya. Oh, itu sahaja ya cikgu untuk segmen ini. Lebih mencabar selepas ini. Jadi murid-murid dah tahu macam mana pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi untuk setiap bongkah yang kita lukis tadi tu. Jangan lupa buat juga dekat rumah tau. Kita berehat dulu sebentar, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Reka Cipta untuk lukisan ortografik. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Rohaidah Khalid. Cikgu, kita nak teruskan dengan bongkah permukaan bulat, oblik dan juga lengkung. Betul, jom Cikgu. Ria. Okey. Kita teruskan untuk bongkah permukaan bulat. Okey, bongkah permukaan bulat. Ini bongkah yang cikgu telah sediakan lah. Okey, bongkah permukaan bulat ni seperti silinder. Agak sukar sedikit untuk mengukur kedalaman dan lebar objek tersebut. Jadi, bagaimana kita dapat, kita kena unjurkan kesatan, menegak dan mengufuk dalam lukisan lah. Okey. Okey, jadi kat sini cikgu akan tanya Ria lah nanti ya, bersedia. Okey, ini warna kuning macam biasa adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan, nampak tak? Okey, ini pandangan hadapan dia. Okey, dalam lukisan pun cikgu dah lukis di skrin. Okey, selepas tu kita kena unjurkan. Okey, lepas tu kita dapat pandangan mana? Pandangan sisi. Sisi dia berwarna biru. Jadi kita nampak
walaupun dia macam melengkung lah apa kan Ria kan. Tapi bila kita pandang daripada sisi, kita nampak dia 4 segi je, betul tak? Betul. Nampak 4 segi sahaja. Walaupun bentuk ni bulat, tapi bila dia pandangan sisi, kita nampak dia 4 segi saja. Nampak tak? Nampak kan? Okey, jadi bentuk dia adalah seperti dalam skrin. Okey. Okey, selepas tu kita unjurkan semua sisi tu ke atas dan kita pantulkan untuk mendapatkan lukisan untuk pandangan atas. Okey, sekarang cikgu nak tanya agak-agaklah. Okey, kalau pandangan atas ni, ini hadapan. Pandangan atas je bagaimana, Ria? Saya rasa kalau pandangan atas dia lah cikgu. Maaf kalau saya salah cikgu. Macam ni. Betul ke cikgu? Nampak bahagian mana tu? Bahagian ini dan ini. Ya, betul. Pandai. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Okey, nampak tak? Ya, betul. Nampak tak? Ini badan dia. Okey, ini badan dia dan ini badan dia. Bulat tu di mana? Ini kan bulat tadi. Kita nampak dia 4 segi, tapi bila kita unjurkan, kita nampak 4 segi juga. Betul tak, Ria? Betul. Macam tu. Dia warna hijau lah kat sini. Ini adalah untuk pandangan atas. Kalau kat sini kita nampak warna hijau ni lah. Okey. Jelas kan? Okey, seterusnya kita pergi ke cikgu terlupa nak bagi tahu. Ni garisan terselindung ni. Ni garisan terselindung dari mana ni, Ria? Kalau kita daripada atas, okey, kita nampak di hujung sini, Ria. Kan ada garisan terselindung kat belakang ni. That's why dia ada garisan putus-putus. Garisan terselindung kan? Betul tak? Di sini cikgu. Ya, di bawah ni, yang ni. Cikgu unjurkan ni, nampak ada garisan putus-putus kat situ. Okey, selepas itu ini adalah garisan penengah sebab dia bulat kan? So itu ada garisan penengah. Okey, seterusnya kita pergi ke bongkah oblik. Ini bongkah oblik. Okey, ini adalah bongkah oblik. Okey, pandangan hadapan dia. Okey, bongkah permukaan oblik ini mempunyai sisi dan permukaan yang tidak selari. Dia sama dengan condong. Tapi dia suka hati dia lah nak pergi mana tu sebab dia oblik 45 darjah kan. Okey, jadi oleh yang demikian, bucu-bucu permukaan oblik ini juga diunjurkan ke satah menenggak dan mengufuk untuk mendapat maklumat butiran permukaan tersebut. Okey, jadi kita tengok contoh yang cikgu lukiskan kat sini. Okey, cikgu nak uji Ria untuk pandangan atas. Boleh tak? Okey, boleh cikgu. Okey, nanti cikgu akan lakarkan kat sini ya. Sini A, B, C, D, E, F, G dan H. Okey. Sekarang ni cikgu buat dulu pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan warna kuning. Okey, jadi kita nampak permukaan ini dan ini dan ini. Okey. Seterusnya kita pergi ke kita unjurkan. Okey, kita unjurkan betul. Sisi. Ya, betul. Ria boleh start unjurkanlah. Unjurkan untuk yang pandangan atas sebab cikgu dah bagi jawapan untuk pandangan sisi, betul tak? Betul. Pandangan sisi warna biru. Jadi dia adalah E, C dan F. Betul? Okey, jadi kita kena unjurkan pandangan sisi ke atas, betul? Ke atas dan pandangan hadapan pun ke atas. Untuk kita agak-agaklah untuk pandangan atas. Apa jawapan dia, Ria? Ria rasa bongkah yang mana, Ria? Huruf yang mana? Atas rasanya B. B, betul. H. Betul. C, D. C, D lagi? Satu B. lagi. B. E. F. F ke tu cikgu? F, sorry. Cikgu itu salah ya. Okey. So, ini G tak nampaklah, betul tak? Betul. Jadi kalau tengok betul-betul, kan? Okey, kita tengok betul-betul, nampak? Sini tadi, 1, 2, 3, 4. Okey, cuba Ria lukiskan. Okey. Cikgu, kita nak mulakan dengan? Ya. So, Ria dah unjurkan kan? Okey, jadi kita tariklah bentuk tu. Kita pekatkan sahaja. Pekatkan sahaja. Kita dapat jawapan kan, nampak ni kita dah unjurkan ke sini, kita dah unjurkan ke sini. Okey, kita dapat jawapan kat situ. Okey, nampak atasnya cikgu. Okey. Kita nampak. Okey, nampak ni kita nak buat yang gambar raja ni. Okey. Okey. Okey, nampak tak? Yang ini kita unjurkan di atas kan. Jadi kita nampak garisan ni, Ria. Betul. Okey, jadi Ria gariskan tapi jangan sampai habis sebab sini. Betul.
Okey, betul. Okey, lagi. Untuk ni dia? Untuk ini. Yang ini. Yang ini. Betul. Yang ini. Okey. Ini. Ini dari bawah betul. Bawah sama bawah. Okey, sini je. Okey. Lepas tu lagi sekatu sini. Yang ini. Yang ini. Sampai sini. Okey. Ni okey. Jadi kita gariskan ni pula. Betul. Lagi mana ni Ria ni? Oh, Yang sini. ini. Betul, tapi tak payah sampai sini. Okey. Sampai sini je cikgu. Ya. Sini. Ya. Okey, dan satu lagi yang di ini. sini. Kan? Okey. Okey, garisan lurus. Sini. Ya, betul. Sini. Okey, sampai situ. Ya. Okey. Okey, ada satu garisan lagi Ria. Okey, Ria nampak garisan mana? Betul tak? Okey. Okey, jadi mana garisan tu? Sini Sini ke sini. ke sini? Yes, pakai pembaris je. Ya, betul. Sini cikgu. Ya. Okey. Okey, siap. Cumanya kita tinggal letak dah pandangan atas hadapan semua. Okey, kita boleh tunjukkanlah. Dia nak padam sikit cikgu. Boleh. Dia ada terlebih-terlebih sedikitlah. So tengok jawapan dia. Jawapan dia betul tak? Betul. Sama tak? Pandai. Sama. Okey. Ini bahagian atas. Ya, betul. Ini bahagian hadapan. Dan di sini adalah bahagian sisi. Okey. Samalah cikgu. Sama Okey, yang ni pun cikgu boleh bagi 5 markah untuk awak. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita pergi ke bongkah yang terakhir Daria. Okey, bongkah permukaan lengkung. Okey, yang ini cikgu nak uji Ria lah. Boleh Ria? Okey, bongkah permukaan lengkung ini mempunyai permukaan yang melengkung dengan satah, menegak dan mengufuk. Okey, satah menegak dan mengufuk, dia ada lengkung kat situ. Lengkung bulat kan. Okey, jadi kita tengok dia punya lukisan. Okey, cikgu nak uji Ria pandangan hadapan dia. Tadi semua kuning kan Ria kan? Jadi atas dia warna apa Ria? Hijau cikgu. Hijau. Okey, tu hijau. Nampak tak dia bulat? Macam inilah. Okey. Betul? Okey, nampak Okey, jadi kita mesti buat apa Ria? Unjuran. Okey, unjuran. Okey, kalau permukaan bulat ni dia lain macam sikit. Dia agak sukar sedikit. Kita kena tahu ada paksi ekstrim dia. Ini adalah paksi untuk bulatan dia yang ekstrim dia. Lepas tu kita kena buat ada garisan yang di tengah dan sisi-sisi yang kita boleh nak buatlah untuk kita unjurkan ke bawah. Sebab kita tahu sisi dia adalah berbentuk bulat kan? Nampak tak bulat macam ni? Okey. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, kita unjuk, itu garisan unjuran lah ya. Okey, pandangan sisi dia berbentuk begini. Nampak tak? Okey. Jadi, selepas itu, bagaimana nak dapat pandangan hadapan tu Ria? Ria rasa, kalau atas dia macam ni, hadapan dia macam mana? Sebegini kan? Okey, jadi mana satu tu Ria? Yang kalau cikgu bagilah ABC lah dia kat sini. Senang sikit Ria nak tu. Okey, A, B, C. Okey. Mana satu pandangan hadapan dia? B dan C. B. B, betul. B sahaja. Betul, sebab tak boleh C Ria. Sebab bila kita pandangan daripada hadapan, walaupun permukaan ni kita nampak melengkung, tapi bila pandangan hadapan dia tak nampak pun. Betul tak? Dia tak nampak pun. Jadi B sahaja. Okey, yes, B sahaja. Okey, boleh? Okey. Itulah dia murid-murid, kita dah pun tahu apa permukaan, sisi hadapan, atas dan juga bahagian sisi untuk permukaan bulat, oblik dan juga lengkung. Terima kasih cikgu. Kita nak rehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini.
Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Reka Cipta untuk lukisan ortografik. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Rohaidah Khalid. Cikgu, kita nak teruskan dengan mendimensi lukisan ortografik. Silakan Cikgu. Ya, betul tu Ria. Okey, terdapat dua sistem untuk membuat dimensi, iaitu sistem eka arah dan sistem terjajar. Okey, kalau Ria tengok kat sini, apa beza antara dua ni? Okey, kalau kita tengok cara penulisan dia, Ria, satu, sistem eka arah bermaksud dalam satu arah. Maksudnya 275, 495, 300 tu kan semua dalam satu arah saja. Betul. Kan, okey. Perbezaan di sini ialah sistem terjajar. Tengok 495 dia menegak, 275 dia baring ke sana pula, 300 dia menyending sedikit. Nampak tak? Itulah dinamakan sistem eka arah dan sistem terjajar. Okey, dia maksudnya kalau eka arah ni ingat dia satu arah lah. Okey. Cikgu terangkan sedikit bagaimana komponen mendimensi. Komponen mendimensi, okey, garisan dimensi. Okey, ni garisan dimensi. Garisan menunjukkan titik mula dan akhir bagi suatu ukuran. Maksudnya kita nak ukur garisan dimensi ini 400, jadi ini adalah garisan dimensi dia, anak panah. Dan garisan menunjuk, penunjuk dan anak panah pula adalah garisan untuk menunjukkan butiran lukisan. Contohnya, kita nak bagi tahu diameter dia 80, itu maksudnya kita bagi satu garisan penunjuk lah, penunjuk. Okey, seterusnya garisan tambahan. Okey, garisan tambahan ni menunjukkan jarak antara titik yang didimensikan. Okey, apa maksud dia? Macam yang ini, kalau dekat tak apa kan Ria kan? Kita boleh lukis je macam ni. Okey, tapi kalau jauh macam ni, ni jauh ni. Macam mana kita nak buat? That's why lah kita ada, sebab itu kita ada garisan tambahan menunjukkan jarak antara titik yang nak diukurkan, dimensikan. Okey, jadi kita ambil dari sini ke sini dan sini ke sini. Okey, ruang kelegaan pula, ruang antara titik pada objek pada garisan tambahan. Maksudnya yang kat sini dia. Yang ni. Maksudnya ini garisan objek, betul? Okey, ini adalah garisan untuk dimensi. Betul, sorry, dimensi. Jadi kena ada ruang kelegaan. Maksudnya ruang kelegaan ni adalah ada jarak sedikit supaya tak menunjukkan dia bersambung. Okey. Okey, seterusnya ada 4 kaedah mendimensi, iaitu kaedah mendimensi pinggir lurus, kaedah mendimensi pinggir condong, mendimensi sudut dan mendimensi bulatan dan lengkuk. Okey, sebab kita ada pelbagai bentuk kan, jadi ada 4 cara untuk mendimensi. Okey, kalau mendimensi pinggir lurus, ini adalah pinggir lurus. Ini kaedah sistem apa dia buat ni? Eka arah ke terjajar? Terjajar. Terjajar. Sebab tengok dia tak satu arah kan. Okey, jadi mendimensi pinggir lurus adalah bagi bentuk yang rata sahaja. Okey. Seterusnya mendimensi pinggir condong. Okey, ini adalah condong lah, permukaan yang condong ni. Okey, condong ni jadi sama ada kita boleh buat dalam darjah 34 darjah ataupun kita boleh buat dari segi panjang dia berapa. Itu cara dia. Okey, seterusnya mendimensi sudut sama juga macam yang tadi. Kita nak mengukur sudut di sini. Kan? Tak adalah kita buat begini, jadi kita buat begini. Okey, ini 66 darjah, ini 49 darjah untuk sudut yang di sini. Okey? Okey, seterusnya mendimensi bulatan dan lengkuk. Okey, Ria, ada perbezaan sedikit Kalau Ria nak tahu kat sini, kalau apa orang kata simbol dengan simbol R dengan simbol bulat palang tu kan. Okey, sebenarnya R ni adalah radius. Okey, kita tahu kalau bulatan ini ada titik dia. Okey, jadi dari lilitan melalui pusat bulatan ke lilitan kita panggil apa ni Ria? Diameter, cikgu. Ya, diameter. Diameter ni dalam untuk dimensi kita buat simbol sebegini. Okey, kalau macam ditanya jejari, maksudnya ini jejari, kita akan simbol R, radius. Okey, itulah perbezaan dia lah. Tak adalah nampak kekok sangat kan? Okey. Jadi begitulah. Yang ini maksudnya ini pinggir rata lurus tadi. Yang ini adalah untuk yang bulatan dan lengkuk. Okey, jadi cikgu tadi Ria dah lukiskan pandangan ni, ingat tak? Ni bongkah permukaan rata. Betul. Jadi cikgu nak Ria untuk dapat markah penuh, Ria tolong isikan dimensi-dimensi dia. Dapat satu dah jadilah, maksudnya untuk pandangan sisi, pandangan hadapan dan pandangan atas.
Okey, cuba cikgu. Ya, boleh. Okey, ni kita pakai pensel yang tebal sedikit 8 cm sebab saya dah ukur tadi cikgu. Okey. Mana tu? Ni. Sini. Ya. Okey. Lepas tu yang ni pula. Okey. Okey. Jadi, ya betul. Lepas tu kita kena ada apa? Senggat dia kan? Ni tadi garisan dia. Okey, jadi buat sedikit garisan macam ni. Buat sedikit garisan macam ni. Ada ruang kelegaan. Tadi kita belajar ruang kelegaan, maksudnya ada sedikit dia tidak garisan. bersambung. Ya, tidak bersambung. Lepas tu baru kita buat anak panah garisan dimensi tadi. Okey, macam ni. Ya. Okey, anak panah kena betul-betul touch pada ni. Betul. Lepas tu baru kita buat anak panah dia. Anak panah dia kena dihitamkan. Yes. Macam ni, cikgu? Ya, betul. Buat anak panah. Yes. Okey, lepas tu kita kena hitamkan, Ria. Hitamkan macam ni? Ya, betul. Okey. Yang ni adalah kata cara yang terakhir untuk dapatkan markah penuh. Ya, jangan sampai lupa untuk buat dia punya dimensi. Okey, yang ini? Yang ni? Sama. Buat, yes, betul. Ada ruang kelegaan sedikit. Jangan sampai bersambung. Jangan sampai bersambung dengan bongkah tu. Ya. Okey. Sini cikgu Ya, betul. Betul. Okey. Kita hitamkan anak tapi dia kena touch betul-betul lah. Kalau dalam reka cipta ni, dia sangat rigid lah benda ni. Kena teliti. Kena teliti. Okey, boleh cikgu Okey, boleh. Okey. Untuk pandangan last kali tadi, sisi? Adalah sisi. Dimensi nak buat kat mana? Okey, sini boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey. Yang ni bersambung tak apa ya cikgu? Ya betul. Memang macam tu. Okay. Betul. Okey, nak tengok tak jawapannya? Okey, kita tengok. Betul ke tak ya? Murid-murid di rumah. Betul tak? Cuba tengok. Tunjuk. Ini dia jawapan Kak Ria dan juga jawapan cikgu. Ya, betul. So, Ria boleh dapat markah penuh lah kat situ. Okey. Okey, seterusnya. Okey, habis dah di situ. Cikgu nak menguji Ria jugalah. Setelah kita pelajari tadi cara sistem mendimensi lah. Ria tengok gambar ni, gambar pertama dengan gambar kedua. Okey. Sistem apa yang pertama ni? Yang pertama itu sistem terjajar cikgu. Terjajar, okey. Yang kedua? Yang itu adalah eka arah. Okey, kita cek jawapan. Okey. Betul, tepat sekali. Pandai Ria. Okey. Okey, jadi sistem terjajar dan sistem eka arah, sebab apa? Terjajar ni dia terjajarlah di mana-mana kedudukan kan, dia menulis nombor dia tu kan. Okey. Eka arah dalam satu arah, menegak semua dia. Okey. Okey, cikgu nak uji satu lagi last ni. Boleh, Ria? Okey, boleh cikgu. Okey, cikgu dah sediakan lukisan tu kat situ. Yes, yang ini. Ya, betul. Cikgu dah sediakan. Okey, cikgu nak Ria lah buat. Okey, bagaimana mendimensi bagi diameter untuk A 10 cm, B jejari 15 cm dan C sudut 38 darjah. Okey, Ria cuba cikgu ya. Boleh. Okey, baik. Yang ni kita kena naikkan sikit. Okey, C Okey, Ria nak buat C. C tu 38 darjah. Okey. Jadi macam tu cikgu. Okey, hitamkan sedikit. Okey. Betul. Okey, bagaimana untuk B? Jejari 15. Jejari 15 cm jejari. Untuk B. Kita cuba cikgu ya. Okey. Jejari adalah R. Betul. 15 cm. Betul. Okay. Dan yang paling last adalah diameter 10 cm. Okey. Okey. Diameter dia punya bulat. 10 cm. Okay. Betul. Betul ke murid-murid? Okey, kita tengok jawapan dia. Jawapan Kak Ria dan juga jawapan cikgu. Betul tak? Sama ataupun tidak? Betul. Wow. Cemerlang Ria hari ni. Okey, bagus. Okey.
Okey. Baik cikgu. Terusnya? Dah habis dah Ria. Cikgu dah habis uji Ria dan prestasi Ria hari ini walaupun pertama kali memegang alat-alat untuk melukis ni tapi sangat cemerlang. Boleh teruskan lagi lah selepas ni. Boleh cikgu. Berapa markah untuk cikgu bagi kat Ria? Cikgu boleh kalau bagi markah penuh tu 10 markah cikgu boleh bagi. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini silakan cikgu. Okey. Cikgu nak bagi sedikit tips lah untuk menjawab soalan unjuran ortografik ni. Okey, murid perlukan banyak latihan lah macam pada kita pada hari ini cikgu memberikan banyak bongkah kan yang maujud, maksudnya ada, jadi nampak pandang atas mana, sisi mana, hadapan mana. Betul. Tapi kalau dalam soalan maksudnya dia akan beri pandangan dalam lukisan isometrik, lukisan oblik, jadi kita kena lukis lukisan ortografik dia bagaimana. Jadi kita kena lebih membayangkanlah bagaimana pandangan atas, hadapan dan sisi. Ataupun kita boleh gunakan kaedah mewarna ataupun lorikkan ataupun kita abjadkan macam cikgu buat tadi kan, ABC. ABC jadi Ria tunjuk mana tu. Begitu. Okey, garisan unjuran ni sebenarnya sangat membantu Ria. Okey, tadi kan Ria buat garisan unjuran ni tadi. Sangat membantu. Bila kita ada lukisan pandangan hadapan, kita unjurkan, kita akan dapat gambaran bagaimana pandangan untuk atas dan sisi dia dengan bantuan garisan unjuran tadi. Okey, dan satu lagi jangan lupa kena buat teknik mendimensi yang betul. Kalau lengkuk bagaimana, kalau bulatan macam mana, kalau rata bagaimana. Okey, dan last sekali jangan lupa pastikan garisan terselindung tidak ketinggalan. Kadang-kadang itulah markah dia kan. Okey, maksud kat sini ada garisan terselindung. Okey, baik, itulah rumusannya. Dan cikgu, mungkin murid-murid nak membuat latihan pengukuhan di mana ulang kajinya cikgu? Kita boleh rujuk Pelantar D5 KPM. Okey, baik. Sekali lagi terima kasih Cikgu Rohaidah Khalid dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kami, Cikgu Fatimah Zahra. Dan hari ini diharapkan murid-murid memahami sepenuhnya mata pelajaran kita untuk reka cipta lukisan ortografik. Kita jumpa lagi murid-murid untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.